Oh, dia bagus lah. Tahniah Pota, hebat. Adakah anda sudah bersedia? Kita akan ke map Padang Pasir Miramar. Dan ini adalah PUBG Mobile Super League Spring 2024 Week 3. Ya, benar. Banyak benda yang akan ditentukan pada minggu ini, iaitu adakah dan berapakah, siapakah yang akan lepas top 16 dan siapakah yang akan menjadi nombor 1 dalam EPL. Ya, benar. Pada weekend ni Yap. 10 hari bulan ini Manchester United pula, silap minta maaf. Manchester City akan berlawan dengan Liverpool. Pemenang akan merajai liga lah. Ya, betul. Kita menentukan segala-galanya. Sebagai peminat Manchester City yang dah lama lah, saya dah lama dah. Ya. Saya mengharapkan anda peminat-peminat memberikan sokongan penuh kepada pasukan tersebut. Akan tetapi Fam akan turun di Puerto Paraiso. Bulatan belum lagi ditentukan ke mana. AE turun di bahagian Kepulauan Prison sebagainya. Warna pun sama macam VIP lah tengok. Itulah dia. VIP memang selalu dapatkan warna kuning dulu. Hari tu aku sempat berborak dengan Ben V. Oh, Ben V sudah pun bertunang ke kahwin? Aku tak tahu bertunang ke kahwin lah, tapi salah satunya lah. So Ben V dapat 1, Ben V dapat 2 ni. Hari tu dia video call. Lepas tu dia cakap banyak benda lah. Yang kau tak faham langsung? Aku tak faham langsung. Aku cakap kat dia, aku tak faham apa kau cakap, cuba kau ulang balik. Dia cakap lagi sekali benda yang sama. Cuma dalam tempoh mungkin 0.1 saat lebih perlahan. Ya, so sampai waktu tu aku tak tahu dia dah kahwin ke, dia dah tunang ke, dia nak dia ayah ke, aku tak tahu. Sebab apa jawapan dia bagi tu aku tak faham. Baik. Tapi je, aku ada tu tempat yang aku nak recommend untuk kau makan. Ada tu tempat dekat atas Gombak. Dia sebenarnya berdekatan dengan Hentian Duta. Nama dia warung, aku tak tahu macam nak sebut perkataan tu, Mengerek. Warung Mac ke Mengerek ke, salah satunya lah. Tapi dia offer banyak makanan-makanan orang Kelantan. Baik. Ramai orang Kelantan yang pergi makan situ. Yang paling menariknya, tahun ni aku dah pergi sebanyak 3 kali. 2 kali aku tak tahu aku melak ke apa. 2 kali Karim Amin pun pergi makan. Lepas tu masa tu sekali tu kita orang makan dengan Amy. I see. So dia, hey what's up guys? Hey what's up guys? Itu kan. Terus Amy terus boleh ambil gambar ke? Dia ambil gambar. Amy ambil gambar dengan Encik Karim Amin di mana aku jadi fotografer dia orang. Baik. Tapi apparently kau tak boleh minta sambal dia dekat situ lah. Ya. Apparently dia tak bawa. Marah siapa yang tiba-tiba bawa sambalan poket kan? Ya. Ada. Mana tahu kan. So aku ingat nak cakap what's up guys. Nah. Hey what's up guys, tiba-tiba ada dendeng kan. Benar sekali. Tapi itulah satu jejaka yang cukup humble lah. Dia duduk situ borak dan dekat 5 minit juga dengan satu aunty ni. Di mana, aku lupa cerita. So aku makan dengan tangan. Okey, saya borak dulu ya guys. Kalau tak nak dengar, lepak dulu. Tak ada, nanti kita akan pusing balik. Kami akan pusing balik kat sini, jangan risau. So basically aku makan dengan tangan. Dan of course aku cakap dengan Amy dengan bahasa Melayu kan. So owner tu punya mak ada dekat situ juga. Dia tak tahu kenapa tapi dia tiba-tiba dia semeja dengan kita orang. Dia minta kebenaran. Okey tak kalau saya cakap? Nah, aku cakap okey lah, no problem.
Lepas tu dia cakap aku punya bahasa Melayu fasih. So dia tanyalah Kak Amy, dia tanya Kak Amy macam dia nak berbisik. Tapi dia cakap agak kuat lah, aku dengar je lah kan. Tanya Melayu ke ni? Dia cakap, Kak Amy cakap tak. And then dia cakap oh tak, sebab dia makan dengan sangat-sangat sopan. Sebab aku makan dengan tangan. So dia cakap, oh awak makan dengan sangat-sangat open. Oh aku rasa happy gila. First time orang puji aku makan dengan tangan pun. Sebab of course kena makan kan tak boleh lepas jari. Ya, betul. Tak boleh lepas line tangan tu. Ya, betul. Oh tapi makanan kedai tu je, dia sangat-sangat simple. Nasi, ulam, satu sambal belacan. Lepas tu dia bakar ikan. Ikan tu dia tak letak rempah ratus apa benda. Tak ada, kosong. Oh, bakar macam tu je? Dia bakar macam tu saja. Baik. Itu saja your meal. Dan sekali makan mungkin damage dia dalam RM16, RM17. Wah. Dan ikan dia adalah ikan bawal emas. Wow. Cuba bayangkan ikan bawal emas satu orang makan dalam RM18-17. Oh, murah. Untuk aku rasa memang benda tu berbaloi. Sangat-sangat berbaloi lah. Dan setiap kali aku pergi aku dapat. First time aku makan juga hari tu. Udang kipas. Aku cakap tak nak. Sebab benda tu nampak pelik. Aku tak pernah makan benda tu. Baik. Tapi kata tak ambil. So aku pun ambil lah kan. Dan ada orang kupaskan untuk aku makan. Wow. Bro, sedap bro. Hui, gila. Udang kipas tu. Agak dahsyat. Tapi sekarang ni aku sedang memikir macam mana kita nak pusing cerita ni masuk balik dalam game ni. Mungkin orang dia makan udang juga kot. Lain. Tak boleh. Fikir lain. Macam mana kita nak ni. Jeep ni dia Pahang berdekatan dengan Kelantan. Betul. Pahang dekat dengan Kelantan. So kedai ni bertemakan dengan Kelantan. Betul juga. Tapi kalau korang bergerak daripada Kelantan ke bawah sedikit, korang akan sampai ke Pahang. Betul. Di mana di situ juga ada Cameron Highland, Genting Highland, Fraser Hill. Ya, betul. Taman Negara. Betul. Taman Negara terutamanya. Ya. Agak menarik jugalah untuk dekat situ. Roy pun salah satu daripada Roy ni nama selalu orang Pahang selalu pakai. Menarik. Laksi sebenarnya dia pernah pergi ke Genting juga, tak silap aku. Ya. Selalunya player-player daripada Indonesia datang ke Malaysia, dia orang make sure automatic travel. Genting. Ya, betul. Suka travel. Ya. Memang cakap pasal tempat tu. Ryzen pun pernah pergi makan kedai tu. Oh ya. BTR apa tu nama dia, Babila. Adik dia apa tu, Mute, semua pun pernah pergi makan di situ jugalah. So memang tempat lepak budak-budak e-sport. Memang benar sebab terutama sekali dekat Indonesia punya ni kan, mereka first kali dia memang akan pergi tempat yang makanan betul-betul makanan bertema Melayu lah lebih kurang. Sebab banyak dekat tengah-tengah KL ni kita dah banyak ambil ayam penyet. Itu memang makanan mereka kan. So macam boleh tak bawa tempat yang jauh-jauh sikit. Right. So dorang memang terus kadang-kadang macam request dorang ni, aku nak pergi ke Genting Highland, aku nak pergi ke persekitaran kawasan-kawasan macam Kampung Baru dan sebagainya, sebab banyak memang betul-betul makanan Malaysia kan. Betul. Kalau macam Thailand dengan Vietnam first kali, KLCC mana? Benar, dia suka KLCC, dia suka ambil gambar KLCC tersebut. Yep. Saya sendiri pun sebenarnya pernah ambil gambar KLCC sekali je. Mungkin dalam 10 tahun lepas. Betul. Itu pun lighting teruk. Tapi yalah, masa tengok-tengok macam customer mereka datang ke sini, pasta ke ataupun player-player mereka, tengok-tengok kadang-kadang update story ataupun update dorang punya gambar, tiba-tiba kat Genting. Laju betul orang mengetahui Genting ni tempat yang best. Yang bagus ni pasal Malaysian lah, tak kisah player ke orang-orang management staff ke dan sebagainya. Kita sentiasa akan offer. Betul. Korang tak pergi mana-mana ke? Korang tak pergi? Okay, tak apa, esok korang ikut kita orang pergi sini-sini, kita orang bawa korang pergi sini-sini. Betul. Itulah hospitality Malaysian kan? Ya, betul. Aku sangat setuju. Kita bangga untuk bawa orang pergi jalan-jalan macam ni. Ya, daripada waktu ini yang tidak kita gembira lah Silence menjatuhkan player daripada U2O2. Masih lagi Roy. Yap, Roy lagi. Roy, hati kau keras Roy. Silence mendapatkan first blood. Untuk waktu ini M249 dipegang oleh Silence. Peluru yang agak banyak, 132 dalam magazine. Campur dengan 450 peluru dalam mini 14. Tapi kalau player-player kan, jumper nak pergi rumah kau, jauhnya. Ya betul, jauh. Dan kalau kau guna jalan yang salah tu, dia memang macam ular kena paku. Memang muntah lah kau kat sana. Tapi sepanjang dalam perjalanan ke rumah jumper, makanan yang menarik dia itik lah, itik salai. Penuh tu jalan dia dengan itik salai. Kan. Yep. Sam 9 akan berada di dalam circle, juga bulatan yang agak mengerikan.
kalau dilihatkan. Dia masih lagi dekat bahagian utara. Tak sebegitu utara seperti yang tadi lah. Tapi dekat dengan water treatment dalam bulatan kedua ni agak rare juga. Circle rare, Tony K. Sekarang ni akan ditunjukkan kepada anda. Lagi daripada Thailand. Makanan-makanan famous dekat sini adalah termasuk tom yum dan juga green curry. Oh, green curry. Sekarang ni memang banyak masakan Thailand yang akan berada dekat sini, dekat Malaysia. Memang sudah lama. Dan Misery akan berada dalam kawasan yang agak lebih selamat untuk waktu ni. Tadi Thailand dikeluarkan dengan agak awal. Relatif kepada dikeluarkan oleh Zerzia, tetapi itu merupakan satu trade counter. Tapi AE, For You dan juga Alva 7. Lupa player mana dia yang keluar? Potato. Lama tak nampak Potato. Dan tidak tahu dia ke mana. Pasal Potato tadi baru aku tengok satu video di mana Potato tu mengeluarkan kulit dia sendiri dan lompat dalam pot yang tengah boiling. Oh wow. Ya, anime. Ini jadikan Yen akan cuba masuk ke dalam circle. Sambil-sambil tu dia mengelut-ngelut Lu. Ya. Hilang Razor malangnya untuk mereka. Benar. Adik kepada Encik Fuad daripada season 1 lagi. Ramai yang menyatakan kesamaan muka mereka. Talent. Bukan daripada Thailand tetapi daripada Indonesia. BTR. Rakan senegara mereka ataupun musuh dalam satu negara, tapi Lapar akan berjaya menembak satu. Red Face akan dikeluarkan, menyebabkan kebanyakan player Malaysia di sini bertepuk tangan dan bergembira melihat nama dia naik di dalam kill feed. Red Face jatuh, berjaya untuk dikeluarkan secara langsung. Stage 2 permainan kita sekarang di Pick Me akan berjaya mendapatkan Face Clan Vintores juga. Misery akan ada Mini sekarang. Ya. 62 orang masih lagi hidup dengan 16. Tim semua masih lengkap bersama dengan kita. Kita lihatkan perkataan Sun. Martin dan Talon sekarang ni menekan Bigatron semula Indonesia lama Indonesia. BTR tahu mereka tengah berlawan dengan siapa. So ini bukan tim yang senang untuk mereka dapatkan secara kekal. Tapi mereka akan kawal. Mereka akan lakukan pembukaan yang agak besar juga. Genforce. Ya. Genforce. Player yang sudah menjadi satu player yang berkualiti lah daripada Indonesia ketika dia masuk sebagai seorang rookie. Sekarang ni sudah berada dalam BTR dengan agak lama, sudah memahami, tetapi kali ini bulatan tidak begitu banyak hardship berlaku. Betul-betul ke tengah menyebabkan 7-9 ada keuntungan, PA ada sedikit keuntungan dekat situ di bahagian utara circle ini. BTR yang berada di luar, seperti yang kau katakan di kawasan Sun. Macam mana dia nak masuk waktu ni? San Martin. ETR. Tapi ni tim yang memang suka bermain di Pekado dulu. So dia tak ada masalah sangat untuk dia bermain di kawasan San Martin. Permuka-muka bumi ni dia orang agak arif. Ya. Geek akan berjumpa dengan tim X. Tembakan mereka tidak melayani sasaran, menyebabkan Geek boleh reset semula. Yang lain-lain pun sudah sampai. Api-api dibaling oleh Break terlebih dahulu membeli masa. Tapi grenade-grenade tangan sekarang ni mula untuk dibaling. 4 lawan 4 akan bermula antara tim daripada Vietnam ini. Lawan dengan Geek Fam. Snipes, paling satu lagi grenade. Damage diambil tapi tidak cukup untuk menjatuhkan sesiapa. Buat masa ini, Snipes sudah masuk dalam rumah. Tapi sekarang dikelihatkan Damroot akan dijatuhkan juga. Lapar mendapatkan satu. Tutupan berlaku. Snipe nyawanya rendah sedikit. Waktu masa penyingkiran sudah pun diambil oleh Team X secara kekal. Geek perlukan lebih banyak mata. Mereka tidak boleh keluar dekat sini. Aizen juga akan jatuh. Satu knockdown berlaku. Tembakan yang lepaskan di sini. Berjaya dapatkan satu, tapi itu dijatuhkanlah Geek Fam. Malang sekali sebab apa yang berlaku adalah untuk pasukan Geek Fam. Tiada seorang daripada mereka memiliki SMG ataupun shotgun. Kita melihatkan kepada kemasukan Snipes tadi, dua-dua weapon dia ialah satu ialah SKS, satu lagi AKM. Jadi dalam close quarter combat ni memang dia tak boleh nak lawan. Dan STX menyedari perkara tersebut. Mereka mendapati Geek Fam tidak punya senjata yang sesuai. Langgar balik sajalah. Memang komoditi paling berharga di dalam permainan Battle Royale adalah maklumat. Apabila kau tahu musuh kau ada apa, kau ada advantage dekat situ. Tapi dekat sini, Moth GPX. Depan muka mereka, Roy. Roy ada momentum tetapi terbakar kaki dia. Oh, cantik balingan daripada Molly tersebut. Tidak perlu langsung mengharungi UMP maupun DBS pada ketika itu.
Sekarang ni balingan grenade tangan ke arah Roy juga dilakukan. Hazel juga terkena sikit kuesan damage daripada grenade tangan dibaling oleh Roy. Asal dibaling supaya tim-tim daripada kawasan belakang tidak dapat mengganggu. BTR akan hilang satu secara kekal. Zerzia masuk campur. Kawasan belakang terlihatkan di situ. Ada satu tim yang mau berlawan dengan mereka ini. Tapi letupan itu akan kena pada Hazel. Mungkin tengok pada X terlalu lama. Memberikan masa untuk Roy menyerang semula. Sekejap, yang di knock tu dia tak end lagi. So Roy boleh bangkit semula dengan 4 je. Yap, Hazel akan jatuh menyebabkan sekarang ini Drake dalam keadaan disadvantage, tetapi Zero akan dijatuhkan juga. Tapi Blue Zone akan menyebabkan kucak-kacir sikit di bahagian luar ini. Yoru akan kekal berdua bersama dengan rakannya. BTR dalam banyak-banyak mereka terkeluar terlebih dahulu antara yang awal keluar. Agak mengejutkan melihat situasi ini. Dan Semna masih lagi mendapatkan circle bersama dengan FaZe, bersama dengan VPE, bersama dengan AE. Tapi mereka ada mata yang agak banyak dikumpulkan untuk hari ini. Secara totalnya 56 mata. So tidak perlu terlalu stres pada hari kedua mereka bermain. Yap. Untuk bicara, mereka perlukan 30 poin saja daripada 6 game. Average 5 poin satu game pun mereka boleh capai perkara tersebut dengan stability yang mereka ada. Of course mereka boleh capai. Kita akan lihat kan pada permainan mereka pada hari esok. Mereka akan bermain semula. Tengok kalau mereka boleh pecahkan rekod yang dipegang oleh Void. Oh ya, Void ada 100 markah lebih ketika mereka bermain pada minggu lepas. Void masih lagi belum bermain. Jadi mereka menjadi non-factor untuk hari ini. IPA dekat dengan Roy. Roy ada 2 orang saja. Adakah mereka mengetahui maklumat yang berharga ini? Kerana mereka tahu bahawa Roy ini mereka boleh lawan sebab mereka ada 4 orang. Makanya lepas arah Valak. Valak kena jatuhkan oleh Kido terlebih dahulu. PA mendapatkan 1 last guy sekarang ini. Kido mendapatkan mata penyingkiran secara kekal ke atas Valak. Tusk. Last guy. Ya, yang paling penting dalam perlawanan inilah mereka tahu mereka mengalahkan orang daripada Roy dan mereka tahu dia tidak akan ada counterplay daripada Roy. Cuma sekarang ni Team X akan berada di depan PEA. Ya, kalau Team X lepas sebenarnya itu adalah masalah juga untuk Geek. Kerana Team X sudah pun ada 44 mata main 1 minggu saja. Tapi dia ada 40 mata secara totalnya untuk kita punya Sunday punya play, which is more dan Geek yang main 2 minggu. Betul. So kalau Team X lepas, Geek tak lepas, isu. Oh, isu yang besar. Sebab tak ada buffer, tak ada apa. Kau tak ada peluang untuk kejar pun. Benar. Dan Roy boleh bermain dengan cukup baik pada hari ini saja. Dia dah dapat mungkin kurang sikit daripada apa yang diperlukan oleh Roy. Iaitu sekarang ada 30. Dia perlukan mungkin lagi 20. Kalau boleh dalam... untuk next game dia perlukan sebenarnya lagi 50 markah untuk Roy lepas kesempatan dia secara terus. Bahawa waktu ni tak nampak macam perkara itu akan berlaku lah. Dengan purata markah yang mereka kumpulkan. Kita harapkan Sam9 boleh naik dengan lebih tinggi tapi malang untuk Pick Me. Hari ni memang dia tak ada nasib lah. Ya memang tak ada nasib langsung, kosong. Tapi sekarang ni mereka berlawan dengan tim yang tak cukup player. Tengok kalau mereka dapatkan apa-apa mata daripada mata penyingkiran. Sekarang ni mereka ada number advantage. 3 berlawan dengan 1. Zerzia 1 je yang berdiri. Okey, mereka akan berjaya 4 mata. Round ni saja mereka berjaya dapatkan mata lebih tinggi daripada 5 round awal yang mereka mainkan. Mungkin inilah kebangkitan yang mereka harapkan. Kita lihatkan kalau ia akan berjaya ataupun tidak bagi Pick Me. Tapi stage keempat permainan kita pada waktu ni sekal menyentuh kawasan Hacienda del Patron. Sam9 tadi hampir dapatkan lebih banyak mata penyingkiran tetapi dicuri oleh FaZe Clan. Ya. Di Xavier sebenarnya 3 orang hilang. So Lamborghini saja yang tinggal tapi kedudukannya diketahui oleh FaZe Clan. Tapi FaZe Clan cuma tak nak mengambil risiko terlalu besar untuk keluar dan menembak seorang Lamborghini. Ya, memang sangat berbahaya untuk keluar dalam kawasan inilah. Perlu menunggu the best moment ataupun peluang yang paling terbaik sekali. Waktu ini memang mengharapkan hard shift ke arah kiri lah untuk Sam9. Sebab inilah satu kawasan yang sukar untuk buat rotation. Tapi malang untuk Sam9, dia kena pergi melanggar sama ada Yudu O2 ataupun langgar FaZe terus. Itu saja dia punya tempat-tempat yang dia boleh pergi. Manakala untuk pasukan Malaysia yang lain seperti PEA, kena melanggar. Memang kena jatuhkan juga mungkin 1-2 daripada STX sebelum mereka boleh masuk dengan selamat. Roy itu non-factor, dia 1 orang saja. Roy. Sam9 kena rotate masuk. Kalau mereka masuk secara langsung, mereka akan jumpa dengan Yudu O2 sebenarnya. Dia akan jadi situasi 4 lawan 3.
Di waktu yang sama, Infinity juga melihat ke arah mereka pada ketika ini. Wahai, kepala dilihat, tembakan dilepaskan. Semuanya tersasar sebenarnya. Rosemary dapatkan satu ke atas Boho dan MRPX rata. Nombor 12 tiada mata penyingkiran untuk mereka. Tapi MRPX hari ini hari yang baik juga. Untuk skuad daripada Indonesia ini. Ya, tapi kalau darab 2 mereka masih lagi belum lepas ke Super Sunday secara langsung lah. Jadi malang untuk mereka belum lagi dalam situasi yang terlalu optimum. Hari kedua mereka bermain, mereka kena main dengan lebih baik lagi untuk memastikan mereka masuk ke dalam top 8 itu. Tapi untuk PA, jatuh satu kepada Ian. Tapi bukan Auto N sebab jauh sebenarnya perlawanan antara YO2 dan juga PA ni. YO2 pula duduk di dalam kawasan yang tidak begitu selamat. Mereka bukan duduk dalam compound, tapi menggunakan bunker-bunker yang datang daripada kereta dan pokok ini. Ya, sebenarnya Sam9 yang menembak juga. Sebenarnya ini kedudukan terbaik untuk Sam9 masuk. Satu player dalam keadaan knockdown dan mereka ada penglihatan juga. So itu akan meletakkan mereka di dalam circle. Kita lihat kalau pergerakan itu akan dilakukan. Dan PPA juga akan ditekan pada ketika ini. Kido dalam keadaan knockdown itu akan dibangunkan semula macam saya cakapkan. Masih lagi ada masa bagi mereka. Tapi Adam kena masuk ke dalam circle. Sam9 sudah pun sampai. Inilah kawasan yang perlu mereka ambil kalau mereka nak masuk dalam circle. So inilah fight yang perlu di-force oleh Yudo dan juga Sam9. Yudo sekarang satu dalam keadaan knockdown. Dua dalam keadaan knockdown. Last guy. Malang. Juga akan diratakan. Dan mereka, sebenarnya siapa yang ambil? PA ambil? Ya, PA maybe ada satu stray shot daripada tak. Sam9 ada 2 markah saja dalam tangan. PA akan mendapati ada pencabar baru di dalam kawasan YO2 yang sama. Tapi tak tahu kalau mereka nak mengambil fight inilah sebab tadi 4 lawan 3, sekarang 4 lawan 4. Mereka kena hati-hati dengan tim yang ada high ground. PA sekarang ni akan ditekan oleh tim berwarna ungu itu. Kena hati-hati, mereka sedikit rendah kalau di-compare dengan tim tersebut. The Infinity. Deb akan mendapatkan Adam terlebih dahulu dengan tembakan Scar L. Sam9 dapat satu. Torres mendapatkan God Tuni. Malaysia lawan Malaysia, Thailand lawan Thailand. Ternike. Deb mendapatkan Adam secara kekal, tapi The Infinity juga tiba-tiba 2 orang di knockdown. Satu terbunuh secara langsung, Ternike juga hampir hilang sebentar tadi. Tapi akan bergerak dan mengepron, bergerak dan mengepron. Mela mendapatkan Logan. Loyu dengan SKS dapatkan Blaze. Kido mendapatkan semula dengan SKS ke atas Loyu. Trade dilakukan, tapi Sam9 masih lengkap dengan keempat-empat player mereka. Circle seterusnya penting. Kalau naik ke atas Malaysia ada circle. Kemasukan Sam9 sekarang ini nampak okey, tapi mereka kena settlekan Face Clan. Face Clan susah. Boleh ke masuk? Susah juga sebenarnya kalau kita nak tengok Face Clan ni ada kedudukan compound sebenarnya. Itu yang menyebabkan tadi mereka dapat merembat orang lain tanpa rasa ragu-ragu. So nak masuk ke dalam susah, mungkin kena buat rotation yang luar kotak sedikit untuk pasukan Sam9. Sama ada dia betul-betul pusing sejauh-jauhnya dan mengelakkan daripada kedudukan Face Clan. Mungkin dengan pergi ke kawasan yang dimiliki oleh Pikmi contohnya. Kalau dia nak head on, aku tak rasa terlalu selamat. Ada Lamborghini dekat situ, ada STX boleh tengok dia. PA pun masih lagi boleh tengok dia. Benar sekali, tapi sekarang ni kita lihat Deb akan dijatuhkan oleh Roy. Wow. Macam mana, entah dari mana Roy ni? Dia bukan satu orang ke? Dia seorang je. Itulah macam wah. Sebab Roy dalam kedudukan yang selamat, dia tak perlu nak rotate apa-apa. Dia memang dalam circle. Tapi menyebabkan orang tak mengambil kira lokasi dan posisi dia. Sebab dia duduk dalam kedudukan tersembunyi, satu orang saja. Torres laju dia menembak Ternike, terus dibunuh. 5 mata penyingkir macam kau cakap, compound dipegang oleh Face Clan ni nampak terlalu delicious. Azad, Enak dan sebagainya. Pikmi juga ada compound yang agak baik. Jadi kalau mati pun kau. Yep. Hilang Roy. Maka itu akan menyebabkan pergaduhan dalam pasukan mereka. Tapi Jim juga akan dijatuhkan. Bermaksud PA juga sudah pun terkeluar top 8 untuk waktu ini. Satu saja pasukan Malaysia, Sam9. Peluang untuk Sam9 agak kurang dekat sini dengan adanya pasukan Vampire 4 orang, Face 4 orang dan Pikmi 4 orang. Ya, betul sekali. Menarik untuk melihatkan pergerakan. Ya, mana Lamborghini? Aku kat tempat yang Sam9 player 2 orang tu ada Lamborghini. Lamborghini nampaknya sudah pun bergerak keluar daripada kawasan tersebut. Tapi ini knockdown sekarang ini adalah Yuhai. Dia sedikit jauh. Wah. Dan akan dibunuh sebenarnya. Akan diambil oleh Team X. Lamborghini akan diambil oleh Onzen.
Lamborghini itu menyebabkan DX sudah tidak ada wakil dalam permainan ini. Dia terpaksa bergerak sedikit demi sedikit. Dan Semna melakukan tindakan yang agak bijak dekat situ. Dia masuk daripada bahagian utara untuk mengambil alih kawasan Lamborghini sebentar tadi. Dan FaZe Clan, mereka belum kena keluar lagi. Tetapi masanya sudah dekat untuk satu pasukan ini tidak ada compound mereka. Sama ada Vampire ataupun FaZe Clan. Akan hilang kompa. P7 dapat. Cantiklah Kenny. Laju. Yap, tapi berbahaya tempat mereka. Betul-betul. Alahai, kena curi. Alamak. Break pun jatuh sebenarnya. Okey, dia bagus untuk Sam9. Tapi, okey, boleh di-revive. Kawannya yang di-knockdown itu sudah pun hampir terbunuh. FaZe akan nampak kenderaan ini tengah bergerak. Loyu akan mendapatkan break. Loyu ambil peluru. Siapa tembak dia? Adakah FaZe Clan menembak juga? Make sure dapat kill ni. Loyu akan menembak kenderaan itu akan meletup. Nice! 7 kill. Revival sekarang ni akan dilakukan. Tapi tembakan dilepaskan juga oleh Onzen. Loyu betul-betul rendah nyawa beliau. Tapi Vintorez juga akan buka. Malang. Dah 2 dah benda kita tak menjadi hari ni. Ya doh, hari ni apa jadi? Kita tak check in. Itulah aku pun tak tahu hari ni apa rosak. Kaki sakit, ngantuk. Vietnam menang. Ya dah, Vietnam menang. Tak boleh check in. Ya, tak boleh check in chicken. Tapi siapa yang akan FaZe Clan? Peluang mereka agak luas kat sini sebab mereka masih lagi pasukan yang ada 4 orang yang ada sebahagian daripada compound mereka. Manakala untuk Pygmy dan Vampire dah confirm kena keluar. Ini boleh jadi anybody's game ni. Ya. Akhirnya Pygmy ada satu game yang menarik untuk diri mereka. Ini akan meletakkan mereka punya overall point naik semula ke atas. 15 orang hidup dengan 4 tim pada ketika ini. Stage yang ke-7 permainan kita. Stat menyatakan bahawa FaZe Clan ada peluang paling tinggi dengan 28.1%, diikuti dengan Vampire dengan 26.8%. Paling kurang adalah AE untuk Wewe Side. Ya, 18% saja kerana mereka ada 3 orang dalam pasukan mereka. FaZe Clan ada peluang yang lebih besar kerana kita lihatkan tempat yang diduduki oleh Onzen ini masih lagi sebahagiannya menyentuh daripada circle. Jadi mereka tidak ada tekanan yang terlalu tinggi untuk pergi bergerak. Manakala untuk Pygmy dan juga Vampire sudah pun kena mulakan langkah dan Pygmy mulakan langkah terlebih dahulu. Mereka nak ambil tempat FaZe Clan dengan selambanya. Mela akan menembak mereka. Jatuh ke bawah satu dan Pygmy akan kehilangan 1 orang secara kekal. Tetapi berjaya rusuhan mereka. Wih, sampai kok. Apa satu tapi sekarang kena lawan dengan jejaka yang invent DBS gameplay dekat C. Iaitu seorang Mela. Onzen turun ke bawah. UMP menjadi pilihan untuk beliau. Tapi sebenarnya member tu ada ke kawasan belakang sebenarnya masuk dan tembak. Dapat. Onzen nyawa rendah. Berjaya untuk settle. Wow. Tapi tak bolehlah lawan dengan Mela DBS ni. Kau akan kalah tapi tembakan dari M4 itu mungkin akan jatuhkan dia. Mela jatuh pada berapi-api. Iya. Ada sedikit saya menyentuh AOE. Area of effect bahagian api tersebut menyebabkan dia jatuh. Tetapi ini akan menyebabkan FaZe Clan bukan pilihan utama untuk menang. Mungkin AE yang berpeluang lebih tinggi. Onzen nyawa terlalu sedikit dan dia masih lagi menerima damage. Dan dia ketegak tak nak guna DBS lagi. Grenade ini sampai ni. Oh, sempat naikkan nyawa. So, kuisan damage saja. Kalau dia tak sempat dengan first sector, dia dah rata dah. Memang. Satu grenade sekarang akan dimasak. Akan cuba untuk melakukan revival. Tapi planning untuk Pygmy lain. Dia mahu baling grenade. Balingan itu akan dilakukan. Letupan itu akan berlaku. Player itu masih lagi belum lagi dibangunkan. Percubaan akan dilakukan sekali lagi. Vampire, 2 mata penyingkiran. Onzen betul-betul kena main game siap sekarang ini. Dia akan lepaskan tapi Onzen menang. UMP. Yo, gila-gila lah Onzen punya main games. Mela itu dijadikan... dia nak selamatkan Mela tapi pada waktu yang sama menjadikan dia umpan. Menyebabkan pressure yang tinggi kepada player Pygmy tadi. Tetapi pada waktu ini Vampire masih lagi ada 4 orang. Tadi dah nampak macam mereka sudah hampir tamat berlawan dengan AE. Tapi masih lagi kekal kukuh. Dan Onzen akan terjatuh kepada play zone. FaZe Clan akan terkeluar. 2 wakil sekarang ini. Aku rasa dia happy dengan apa yang mereka dapat. Tapi kat sini yang paling peliknya, tim yang tadi ada peluang chicken dinner 16%. Ada peluang tertinggi untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner dekat sini. Grenade sampai dekat tu. Tapi tak kena. Hampir betul grenade tu tak kena damage. Sekali lagi akan dibaling kali ini oleh Alva. Letupan berlaku memang kena pada seorang Tony K. Tony K betul-betul tangkap grenade tersebut. Ini mengingatkan aku pada zaman tiba-tiba AE naik dengan adanya si Okta. Tapi kali ini Okta tidak dimainkan.
Tapi bolehkah mereka mendapatkan winner-winner chicken dinner dengan player-player daripada Vampire cukup rendah? Malang lah untuk dia. Dia tak ada grenade. Ya, dia tak ada grenade. Kalau tidak, semua ni akan rata pada waktu serentak. Menyebabkan Vampire sekarang ni ada advantage daripada segi manpower mereka ada. Nuzi akan disentuh sedikit. Alva kena lakukan tindakan dengan cepat. Sebab semua orang daripada Vampire sekarang ni nyawa sedikit. Shots dekat bahagian depan, Tony K dekat bahagian tengah. Alva akan menyenak masuk flank Arab. Dia nampak target untuk ditembak poin pertama. Tembakan yang lepaskan, dapat satu. Zona mula untuk menutup. Dia nak cuba end. Tapi mentuan datang daripada rakannya, tinggal 2 saja. Zona akan mula menutup. Rasanya Vampire akan tinggalkan saja player terakhir tersebut. Tetapi player daripada A cakap, no. Winner chicken dinner. Alter Ego. 2 player saja berjaya untuk meratakan 4 player Vampire yang tertekan dengan zone, tertekan dengan tiada sebarang benteng, tertekan dengan nyawa yang terlalu sedikit. Walaupun Alter Ego tidak ada bom untuk menyelesaikan perkara itu, tetapi tindakan yang bijak daripada Alva 7 menyelinap masuk untuk flank mereka daripada bahagian atas telah pun mendatangkan kejayaan yang betul-betul manis untuk Alter Ego. Manis, cukup manis bagi AA daripada Indonesia. 2 game lepas kita fikir dia ni boleh lepas ke? Bukan je lepas, sekarang ni akan dalam kedudukan carta yang agak baik juga. Ya. Itu memang akan menjadi elimination ada 7 untuk Alter Ego. 17 markah secara keseluruhan daripada game ini. Bukan yang terbaik tetapi bukan yang terburuk. Markah yang dikutipkan hari ini boleh katakan memang pemenang besarnya lebih TR lah daripada setiap game yang dimainkan. Memang apa yang dikatakan oleh Zaxi tadi sangat relevan. Daripada kau menang chicken tapi dapat 3 markah, baik kau main macam IAC. Ya, benar. Sebab markah jadi terlalu minimum. Bila kau dapat 10 mata, walaupun kau tusun, kau tak rasa. At least kau ada momentum dan juga kau ada adrenaline rush yang akan membantu untuk round-round seterusnya kan. Betul. Tapi itulah game